Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Waalaikumsalam cikgu. Dengar. Okey. Dengar. Kenapa hari ni tak ramai sangat ni? Tadi ada Google Meet kan? VI kan? Tak ada. Oh sorry, 2006. Teknik matematik. Tadi ada GM Matematik. Ramai. Ramai tak? Ramai juga. Ramai juga. Kelas 5C. Oh gabung. Ni pun samalah gabung dengan 5C. Okey tak apa kita mulalah sebab cikgu pun rekod juga. Okey sekejap. Okey. Ada buku teks? Ada. Okey, kalau ada kita tengok dululah buku teks. Kita buka buku teks, kita tengok muka surat 120. Okey, dalam buku teks, tajuk kita sekarang ni ialah tajuk elektrik. Jadi sebelum ni yang pertama kita dah belajar tentang sumber tenaga elektrik. Okey, kemudian lepas tu kita belajar tentang litar bersiri dan litar selari. Betul tak? 2 kali kita belajar kan? Betul. Alright. Okay, jadi untuk hari ni kita nak sambung lagi. Okey, sepatutnya tajuk ni kita belajar dulu sebelum belajar litar bersiri dan selari. Sebab waktu kita tengok tajuk litar bersiri dan litar selari ni, okey, kita dah mula berkenalan dengan komponen-komponen dalam litar elektrik. Sepatutnya kita kenal lah dulu komponen-komponen ni, barulah kita belajar apa itu litar selari. Tapi mengikut sukatan kita belajar jenis litar dulu. Okey, jadi yang sebelum ni kita ada belajar tentang litar selari dan litar bersiri. Jadi yang ini cikgu ulang sikit sahaja, takut ada yang dia tak faham ke yang dalam video yang cikgu edarkan tu. Okey, yang pertama, okey, kalau kita tengok litar selari dalam gambar ni dia tunjukkan dia ada satu sel kering, okey, dia ada 2 suis dan 2 mentol. Ni satu, ni satu, ni satu, ni satu. Dan dia sambung menggunakan wayar penyambung. Ni wayar ni yang ni. Line ni lah wayar penyambung. Jadi bila dia sambung gunakan wayar penyambung, dia buat setiap mentol dan suis ni ada laluan. Okay, laluan ni maksudnya ada cabang, ada jalan sendiri. So dia tak kongsi. Katalah kan kalau kita dah sambung sel kering ni, bateri ni tenaga elektrik akan mengalir daripada terminal positif. Okay. Daripada terminal positif ni tenaga elektrik akan keluar. Okay, dia mengalir macam air dalam pipe. Mengalir. Okay, bila sampai dekat cabang ni, elektrik akan mengalir ke depan dan juga elektrik akan masuk ke simpang ni. Serentak. Okay, kemudian nampak tak switch ni? Switch ni dia tutup. Tutup tu maksudnya on. Switch ni dia ada 2 keadaan. Satu terbuka, satu lagi tertutup. Okay, jadi elektrik ni sebab ini adalah besi konduktor, elektrik mengalir melalui besi ni, lalu sini, turun bawah balik, masuk semula kat sini, masuk ke dalam mentol ni. Okey, keluar balik, lalu sini dan kalau dia boleh balik semula ke negatif, kita boleh panggil dia sebagai litar lengkap. Okey, kalau litar ni lengkap, dia boleh keluar daripada positif balik ke negatif. Mentol akan menyala lah. Pada masa yang sama, elektrik ni juga mengalir kat bawah ni. Masuk ke dalam suis, lalu kat besi ni, keluar balik, masuk dalam mentol, keluar balik, balik semula ke negatif. Jadi mentol yang kedua pun menyala. Okey, sama keadaan dengan litar bersiri. Cuma beza litar bersiri dia tak ada cabang. Dan semua komponen ni dia susun bersebelahan. Maksudnya daripada positif keluar, masuk ke dalam suis, kemudian dia masuk ke dalam mentol, kemudian dia keluar balik masuk mentol kedua, balik semula dan sampai ke terminal negatif, mentol akan menyala. Okey? Itu beza dia.
apa kelebihan kalau kita susun secara bersiri dan apa kelebihan kalau kita susun secara selari. Yang ini kita akan belajar minggu depan, hari Isnin. Jadi untuk hari ni kita nak belajar ni saja, nak melakar menggunakan simbol. Gambar ni bukan simbol Ini gambar, lukisan. Kita kalau dalam sains, kita sebenarnya kita buat lakaran menggunakan simbol. Ni bukan simbol, ni gambar. Gambar, ni semua gambar. Semua gambar ni kita boleh gantikan dengan simbol. Okey, jadi kita akan tengok apa dia simbol-simbol komponen dalam litar elektrik. Okey, yang pertama kita ada simbol untuk sel kering. Jadi cikgu tutup yang ni sekejap sebab cikgu nak share satu lagi. Okey, sekejap cikgu tutup yang ni. Cikgu nak share satu lagi whiteboard cikgu. Okey, yang ni. Sebab yang dalam buku teks dia tak beritahu apa fungsi bagi setiap komponen. Okey, cuba tengok yang pertama, sel kering, bateri lah Simbolnya cikgu nak lukis kejap lagi kat sini. Fungsi dia membekalkan tenaga elektrik kepada litar. Jadi kalau tak ada sel kering, litar tu tak ada tenaga elektrik, mentor tak boleh nak menyala. Alright. First kali cikgu nak ajar macam mana nak melukis simbol bagi satu sel kering. Ni satu je. Ini simbol bagi dua sel kering. Simbol positif tambah ni, perasan tak dekat bateri ada simbol macam tambah tu? Nampak, perasan? Perasan, biasanya tambah ni kalau kat bateri dia dekat bahagian yang hujungnya ada timbul macam ni. Ini adalah terminal positif. Okey, yang belakang ni yang rata ni ialah terminal negatif. Okey. Okey, jadi kalau nak lukis satu sel kering, mula-mula ada simbol terminal positif. Terminal positif ni simbol dia garisan lurus dia macam ni. Cikgu lukis ni gegar bengkok Okey, yang negatif ni pendek sedikit macam ni. Kemudian terus buat line macam ni. Ini adalah simbol bagi satu sel kering. Okey, kalau dua sel kering yang bawah ni ada dua simbol positif, tapi positif ni tak diletakkan bersebelahan. Maksudnya ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif. Jadi simbolnya kita lukis satu panjang. Sengit lah cikgu buat. Sekejap. Ada satu simbol yang panjang dan satu simbol yang pendek. Kemudian ada satu simbol panjang balik, ada satu simbol pendek balik. Okey, jadi kita cuba lukis balik lah. Okay, ada satu simbol yang panjang, satu simbol yang pendek, satu simbol panjang, satu simbol yang pendek. Panjang ni positif, pendek ni negatif, panjang balik positif, pendek balik negatif. Okey, kemudian kita ada garisan macam ni. Okey. Faham tak ini? Macam mana nak lukis simbol bagi sel kering? Faham. Okey, sekarang ni cikgu lukis simbol ni, awak beritahu cikgu ada berapa sel kering ni? Kalau lukisan dia macam ni. 2. Berapa sel kering? 4. Ada? 4. Ada 4. Macam mana awak tahu ada 4? Sebab kalau ada Sebab ada garis panjang tu ada 4. Sebab garis panjang ni ialah simbol terminal positif. Ada 4 positif. Okey, kalau 4 positif ada, maksudnya negatif pun mesti ada 4. Okey. Alright. Jadi setiap soalan tak semestinya dia gunakan satu sel kering, ada yang 2 sel kering. Kita pulanglah macam mana litar tu dia nak bina. Okey, jadi yang biasanya kalau dekat dalam makmal sains kita pakai 1 ataupun 2 sel kering je lah. Sebab apa? Sebab takut nanti kumpulan lain nak buat tak cukup. Tapi sebenarnya boleh je nak buat banyak-banyak. Okey, apa jadi kalau terlalu banyak bateri kita gunakan? Sel kering banyak. Sel kering kita letak 4. Tapi mentol kita letak 1. Ni soalan kebat ni. Sel kering kita sambungkan 4 biji sel kering.
kemudian satu je mentol kecil kita letak. Apa jadi pada mentol? Mentol akan meletak. Cahaya terang. Sangat terang. Okey. Okey, jawapan yang sebenarnya mentol akan terbakar. Sebab apa? Sebab mentol tu dia ada had dia juga, tak boleh terlampau kuat sangat elektrik tu. Kalau elektrik tu terlampau kuat, nanti kan dalam mentol ni, kalau perasan dalam mentol ada satu wire yang halus, dawai yang sangat halus. Ni dalam ni warna macam warna silver. Macam benang besi. Okey, kita panggil sebagai filament. Filament ni, okey, dia bila elektrik mengalir melalui filament ni, dawai besi yang kat dalam ni, dia jadi panas sampai mengeluarkan cahaya. Sebab tu mentol kalau menyala, awak pegang dekat kaca luar ni, awak rasa panas. Yang panas tu sebenarnya adalah filament. Filament ni, okey, dia mengeluarkan haba dan cahaya. Right. Okey. Jadi kalau kita terlampau banyak sangat sel kering sambungkan ke satu je mentol, okey, mungkin filament ni terlalu panas, dia terputus. Bila terputus menyebabkan mentol ni terbakar dan tak boleh gunalah, kena tukar mentol lain. Right. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana nak melukis simbol mentol. Sebenarnya awak dah belajar ni waktu RBT. Ke tak belajar lagi? Tak sepatutnya dah belajar lah RBT tahun lepas. Alright. Filament ni, mentol ni kita nak lukis dia. Okay. Sebenarnya ada beberapa jenis lukisan, tapi cikgu nak awak semua guna kaedah ni je. Buat bulat. Okay. Buat kiri dan kanan ni sambungan dia punya wayar dia. Dan dalam ni buat simbol X. Macam tu simbol bagi mentol. Senang je kan? Okay. Ada lagi simbol mentol yang lain tapi yang kita tak belajar lah dalam buku teks yang terkini ni. Tapi buku teks lama ataupun buku rujukan ataupun buku-buku lain masih lagi gunakan. Ni simbol lama ni. Simbol lama macam ni. Macam tu. Dalam dia ada filament macam ni. Dia lukis gambar filament tu. Kemudian dia buat bulat. Ni simbol lama. Ada juga simbol mentol dia buat macam ni. Dia buat bulat. Kemudian kiri dan kanan ni sama. Dalam dia bukan buat X, dia buat M. Untuk mentol. Pun simbol mentol. Tapi ikut buku teks kita hanya gunakan simbol mentol yang ini saja, yang X ni saja. Jadi yang lain ni awak tahu je cukup lah. Tapi awak jangan lukis macam tu. Right? Jadi kita gunakan simbol yang dalam buku teks. Okay, Swiss ada dua keadaan. Satu ialah Swiss terbuka. Kalau Swiss terbuka macam ni, Swiss terbuka ni, mentol menyala tak? Tak. Nampak tak? Ke tak nampak? Tak. Tak menyala. Kenapa tak menyala? Sebab besi ni tak sentuh dengan besi yang ini. Elektrik dia tak boleh terbang. Elektrik dia tak boleh lompat. Elektrik dia kena mengalir. Kalau besi ni bersentuhan macam ni, macam Swiss tertutup ni, dia sentuh ni, maksudnya elektrik akan masuk, naik, pergi sana, turun bawah. Kalau macam ni, elektrik akan sampai sini je. Walaupun dekat, tapi tak sentuh, elektrik tu tak boleh mengalir. Jadi kalau Swiss terbuka ni, mentol tak menyala. Okay, kalau Swiss tertutup, mentol menyala. Ini kena ingatlah sebab kadang-kadang ada murid dia terbalik. Ni dia jadi off. Yang ni on. Okay. Switch ni dipanggil Swiss pisau. Nama dia Swiss pisau. Knife switch. Macam pisau. Okay. Simbol dia senang. Buat dua bintik hitam. Macam ni. Kiri dan kanan. Kalau dia nak kita lukis simbol Swiss terbuka, buat je dia punya pisau tu kat atas tanpa sentuh yang hitam ni. Kalau Swiss tertutup, buat dua hitam titik sini, kiri dan kanan. Kalau tertutup senang, buat je line kat sini. Dah. Senang kan? Senang. Okey. Dan yang seterusnya wayar. Wayar ni semua orang tahulah nak lukis dia macam mana. Garisan lurus je lah. Itulah wayar.
Alright, jadi kita nak tengok untuk hari ni, kita nak tengok macam mana kita nak melukis simbol-simbol ni, melakar lita menggunakan simbol. Okey. Sekejap lagi tugasan dia cikgu nak awak lakarkan dalam buku sains praktikal. Yang pertama kita nak buat lita bersiri. Okey, ni pun daripada buku teks juga ni, cikgu ambil kat sini. Alright. Sekejap. Okey, kalau daripada buku teks, dia dah ada jawapan lah kat situ, tapi cikgu nak tunjukkan macam mana. Okey, mula-mula kita tengok dulu gambar. Dalam gambar ni ada berapa sel kering? 1, Satu sel kering. Ada berapa mentol? 2, Ada, okey, 2 mentol. Ada berapa Swiss? 1, Satu. Wayar tak payah kira. Wayar memang tak kisahlah banyak mana pun. Okey, jadi ada 1, 2, 1. Jadi dalam melakar rajah lita, mesti cukup. Mesti ada 2 mentol, ada 1 sel kering dan ada 1 Swiss. Dan soalan dia kata, mari kita lakar lita bersiri. Okey, kalau lita bersiri ni dia tak ada cabang. Kalau lita bersiri dia hanya ada satu laluan sahaja. Jadi lita kita nak lukis kejap lagi mesti ada satu laluan sahaja. Maksudnya tak ada simpang-simpang, tak ada cabang dan semuanya dilukis bersebelahan. Rujuk pada gambar ni kita transfer, kita pindahkan kepada bentuk lakaran bersimbol. Yang pertama kita lukis sel kering. Okey, cikgu pun lukis sel kering. Ada 1 panjang, 1 pendek. Okey, kemudian dekat sel kering ni kalau tengok pada gambar, okey, tak ada apa-apa kat sebelah dia. Straight je. Jadi samalah macam cikgu buat, straight. Kemudian wire ni cikgu turunkan ke bawah. Okey. Kemudian dekat bawah ni ada, kat bawah ni ada 3, ada 1, 2, 3. Ada 3 komponen. Ada 2 mentol dan 1 Swiss. Jadi senang je. Kat bawah ni kita susun sama macam dalam gambar. Okey, dalam gambar kita ada 2 mentol dan 1 switch. Okey, jadi kita pun buatlah 2 mentol. Buat line, buat bulat 1, buat line sikit, buat bulat 1 lagi. Kemudian buat line, kemudian buat 2 titik sebab tu adalah switch. Kemudian buat sini. Okey, kemudian kita sambungkan. Okay, kemudian untuk mentol pastikan kita buat simbol yang betul. Ada 2 mentol, simbol yang betul. Okay, cuma kita nak melakar ni kita kena refer balik gambar. Kita tengok betul-betul. Switch tertutup ke switch terbuka? tertutup, Allah. Tutup. Kalau gambar dia lukis switch terbuka, awak buat lakaran switch tertutup. Walaupun yang lain semua betul, tetap salah. Jadi awak buatlah switch tertutup. Siap. Ini adalah litar bersiri. Dalam kertas 2, kalau diminta membuat lakaran litar, macam inilah. Semuanya menggunakan simbol. Tak ada pun lukisan-lukisan gambar bateri, gambar mentol, tak ada. Bukan lukisan, lakaran. Okey, yang kedua. melapar, Kena lakar. Kejap lagi cikgu nak awak lakar dalam buku sains praktikal. Kejap lagi cikgu beritahu yang mana yang kena lakar. Right, yang kedua. Bench pula. Okey, yang kedua. Kita nak tengok macam mana nak melakar litar selari. Okey, untuk yang litar selari sebenarnya caranya sama juga. Tapi lebih selamat kalau kita lakukan step by step. Apa maksud cikgu step by step? Okey, cuba awak tengok gambar ni sekarang ni. Ini adalah litar selari. Kalau litar bersiri tadi ada satu laluan je. Kalau litar selari ni, cuba awak tengok litar selari ni ada berapa laluan? 2, Ada 2, pandai. Jadi kalau untuk litar selari, jangan terus buat dua-dua lakaran tu. Buat satu-satu. Apa maksud cikgu buat satu-satu? Okey. Yang atas ni laluan pertama.
Ni laluan pertama. Yang bawah ni ialah laluan kedua. Okay. Right. Jadi kita siapkan lakaran lita laluan pertama dulu. Berapa sel kering? 2. Sel kering. Sel 1. kering? 1. Jadi lakarlah 1 sel kering. Siap. Okay. Kita nak buat lakaran untuk laluan 1 dulu. Maksud cikgu laluan 1 dulu, turun ke bawah. Kemudian kita buat Swiss. Kemudian kita buat Betul. mentol. Betul. Awak buat lakaran dalam buku, jangan ketar tangan macam cikgu ni sebab cikgu pakai ni dia ketar-ketar sikit. Okay, kemudian kita buat simbol yang betul. Check, tertutup ke terbuka? Tutup. Tertutup. Okay, ni maksud cikgu, siapkan laluan pertama dulu. Untuk laluan kedua, awak sambung je daripada sini. Ni turun bawah, sambung je. Barulah kita buat laluan kedua. Cara ni lebih selamat. Okey, pun sama. Tertutup. Okey, bila dah siap lakaran, apa yang awak perlu buat? Semak. Tengok bateri, sel kering cukup. Okey, ada 2 Swiss cukup, ada 2 mentol cukup. Jadi ni betul. Betul. Okey. Boleh buat tak? Boleh? Boleh. Kalau boleh buat, ada masa setengah jam ni cikgu nak awak buat lakaran dalam buku Sains Praktikal lah. Okey. Mula-mula cikgu ingat nak pergi ke sekolah, nak ambil lita ni, nak buat demonstrasi kat sini. Tapi cikgu sendiri pun tak boleh keluar nak pergi sekolah. Duduk kat rumah je. Jadi tak boleh apa lah. Semua sama kan. Semua duduk rumah je kan. Kan ada orang keluar juga hari ni. Tak. Adik kan duduk rumah. Ayah je boleh keluar kan. Ataupun mak je boleh keluar kan. Okey, dalam buku teks, apa yang cikgu nak awak buat, simple je. Cikgu tak nak awak lukis hari ni. Okey, dalam buku teks, dalam buku Sains Praktikal, okey, tugasan dia melakar lita selari dan lita bersiri. Okey. Ni cikgu contohlah, ini hari Khamis. Okey, hari Khamis 8 hari bulan 7 2021. Okey, tajuknya awak tulis melakar menggunakan simbol. Alamak, cikgu tersilap. Okey, melakar menggunakan simbol. Kenapa dia keluar macam ni? Okey. Tak perlu salin jadual yang cikgu buat tu, komponen-komponen simbol tak payah. Sebab cikgu rasa awak dah tahu dah komponen tu. Okey, cuma awak buat terus lakaran lita bersiri dan lita selari. Okey, buku Sains Praktikal awak kan panjang kan? Panjang. Jadi apa yang cikgu nak awak buat, awak bahagi dua lah. Buat line. Buat line. Okay, yang atas ni buat lita bersiri. Yang bawah ni buat lita selari. Okay, lita bersiri ni nak buat macam mana cikgu? Buatlah lita bersiri yang ini. Ni daripada buku teks ni cikgu ambil ni. Yang ni. Yang ni. Jawapannya pun dah ada dah dekat sini dan dalam buku teks pun ada kan? Yes. Jadi awak buat yang ni untuk yang pertama, yang kedua, ni tak payah lukis nanti kan ada juga yang lukis ni. Cikgu tak nak lukisan-lukisan ni, cikgu nak lakaran sahaja. Yang kedua, yang ini. Siap? Boleh? Boleh. Cukup masa, kan baru pukul 11.30 kita habis pukul 12. Jadi awak buat dalam buku Sains Praktikal, hantar dekat Google Classroom. Okey, ada soalan? Tak ada.
Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan untuk minggu ni kita hanya belajar setakat ni lah. Okey. Sebenarnya ada benda cikgu nak tanya awak ni tentang RBT. Tahun lepas siapa ajar RBT awak? Cikgu Rabia. Cikgu Rabia. Okey, tahun lepas pun kita ada PDPR kan. Okey, yang pertama cikgu nak tanya ni. Tahun 4 RBT, waktu tahun 4, ada tak belajar benda-benda ni? Cikgu tanya. Ada tak belajar apa itu algoritma? Ada. Ha? Ada. Ada tak belajar apa dia pseudocode? Ya. Ada tak belajar apa itu carta alih? Ada. Oh, ada lega cikgu. Ada tak belajar apa itu aplikasi Scratch? Ada. Okey. Yang ni clear, ni pun clear, ni pun clear. Yang ni awak kata ada belajar. Okey. Ada belajar, ada tak buat? Buat, maksudnya buat sendiri Scratch tu. Tak ada. Okey, tak apa. Kalau tak ada, nanti kita akan belajar lah. Yang itu kena belajar guna Google Meet lah. Kita nak buat aplikasi Scratch ni sebab dengan Scratch ni kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat animasi, kita boleh buat game, macam-macam lah. Okay? Kalau awak ada masa, awak bolehlah tengok website ni. Awak type je www.scratch.mit. Siapa tu? .edu. Siapa yang dia subscribe cikgu punya YouTube, dia tahulah sebab cikgu ada ajar juga Scratch ni untuk tahun 6. Awak tak subscribe kan YouTube cikgu kan? Saya subscribe. Kalau awak subscribe, awak tengok kat video cikgu, ada cikgu ajar Scratch untuk tahun 6 lah. Tapi itu untuk tahun 6, untuk tahun 5 pun basic pun benda yang sama juga. Okay, ni kita akan buat minggu depan lah. Jadi minggu depan cikgu rasa mungkin tak ada GM Science, hanya ada GM untuk RBT je lah. Penat nanti kalau nak GM 2 kali. Takkanlah lepas habis RBT, lepas tu kita Google Meet Science pula. Cikgu pun rasa penat lama-lama menghadap macam ni kan. Okay, jadi minggu depan cikgu beritahu mungkin tak ada Google Meet Science, hanya ada Google Meet RBT sahaja. Okay, itu saja. Ada soalan? Okey. Terima kasih cikgu. Ada. Okay, kalau tak ada soalan, awak siapkan tugasan tu, hantar. Kalau ada soalan tanya dekat Telegram ke kat WhatsApp pun boleh. Okay, nanti cikgu post dekat GC. Tadi pun cikgu terlupa nak klik hantar dekat GC untuk yang RBT tu. Tapi cikgu dah hantar dah. Right, okay, itu saja. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.